Itu sebabnya dalam hal ni kita kena tunggu. Because kalau dibiarkan, kemungkinan besar kita akan dapat lihat apabila digunakan dengan meluas. Okay. Jadi bukti dari segi kesan sebenarnya memakan masa yang lama. Dan sukar sekali kita nak menyatakan bahawa dia menyebabkan kanser dan sebagainya pada masa ini. Tetapi seperti mana yang kita lihat sebelum ni, rokok yang biasa, apabila digunakan lebih daripada 10, 20, 30 tahun, kita dapat mula lihat kesan ini. Dan kita rasakan dari segi masa yang perlu kita tunggu dan untuk kita buat tindakan, itu agaknya tidak sesuai lah kalau kita tengok dari segi sejarah rokok-rokok dan juga bahan-bahan ini. Ada para perokok yang menggunakan vape untuk mengurangkan kesan ketagihan kepada rokok. Adakah ini satu keadaan yang membantu, Prof? Buat masa ni kita ada alternatif. Kita ada rawatan yang tertentu untuk ni. Cuma vape ini apabila digalakkan, dipromosikan, dia kalau kita nak lihat dari segi keperluan dia untuk bantu seseorang itu berhenti, tetapi dia punya konsekuen lain menggalakkan remaja dan sebagainya mengambil trend ini. Dia jadi masalah lain pula akan timbul. Malah ada juga wanita pelajar sekolah juga turut menggunakan vape dan juga membawa ke sekolah dan sebagainya, Prof, ya? Kalau betul ia nak digunakan sebagai rawatan, ia perlu dikawal, ia perlu dikawal selia oleh doktor lah. Dan sekarang ni kita dapat lihat bahawa vape ni digalakkan dengan begitu meluas melalui vape festival dan sebagainya. Tapi ada juga vape yang tidak mengandungi nikotin tetapi sekadar preser saja. Itu yang selalu dikatakan lah. Tetapi daripada kajian kita dapati bahawa sebenarnya vape ini ada bahan-bahan lain. Ada kajian yang juga mengatakan bahawa vape mengandungi bahan seperti nitrosamin pada kandungan yang rendah. Nitrosamin ini juga boleh menyebabkan kanser. Jadi oleh kerana vape ini dari segi bekas dan kandungan liquid itu, cair boleh diubah sesuai. Kita tak tahu kesan dia. Kita dengan kreativiti yang ada ni, dia boleh menghasilkan macam-macam dan kesan itu susah tak dinilai. Bukan sahaja kandungan yang terdapat dalam vape itu membahayakan tubuh badan, tetapi partikel asap yang dikeluarkan oleh vape itu juga turut membahayakan kepada mereka yang berada di sekeliling. Ya, ada kajian menunjukkan bahawa dari segi partikel ni adalah sangat halus, lebih halus daripada partikel yang kita lihat dalam jerebu tu. Dan partikel sehalus ini boleh masuk betul-betul ke dalam paru-paru kita dan memberi kesan iritasi dan sebagainya lah. Dan ada kalau bahan-bahan kimia ini terduduk di atas partikel ini, maknanya mudah sekali lah partikel ini diserap masuk ke dalam badan kita. Dari pandangan peribadi Prof sendiri melihat vape ini jadi satu trend kepada masyarakat, adakah ini satu trend yang boleh kita katakan sebagai trend yang sihat dalam kalangan masyarakat kita? Saya rasa dari segi peribadi lah, kalau lihat dari segi amalan merokok ataupun vape menghembuskan asap di halayak ramai, itu satu benda yang tidak sihat lah. Sebab apa sekarang ni kita tahu bahawa macam saya sebut tadi dengan propylene glycol dan glycerol, still dia punya risiko ada. Kedua ialah di dalam vape ni ada nikotin bagi kebanyakan preparation. Jadi dia akan menyebabkan generasi yang akan ketagih. Satu perkara dengan nikotin ialah dia boleh menjejaskan keupayaan kita untuk berfikir. Sebab kita selalu lihat bahawa orang yang isap rokok ni kadang kalau kita dalam sesuatu mesyuarat dan perbincangan, dia tidak boleh tahan lama, dia memerlukan nikotin untuk terus berfikir. Dan satu lagi juga orang selalu kata bahawa nikotin ini dia boleh menghilangkan stres. Sebenarnya orang yang sudah isap rokok ataupun biasa dengan nikotin ini, apabila paras nikotin dalam badannya berkurang, dia akan jadi stres dan dia perlu nikotin untuk hilangkan stres itu. Ini tidak begitu dengan kebanyakan orang. Itu sebabnya dalam hal ini kita di Amerika dia menganggap bahawa nikotin ini salah satu daripada dadah yang adiktif lah. Sama kelasnya dengan heroin dan sebagainya. Jadi kebergantungan kepada vape itu akan menjadi ketagihan kalau dibiarkan berlarutan. Betul. Prof,